Zahirkan kecintaan pada negara, kibar jalur gemilang. PAS buat pusingan you ikut perubahan semasa. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bersiaran selama sejam anda mengikuti berita wilayah bersama saya Syuhaimi Muhammad. Dan juga bersama saya Nurlela Muhammad Nur. Dan antara paparan menarik lain dalam berita wilayah, keluarga berkayuh sempena bulan kemerdekaan di Samun dan wang sumbangan kemerdekaan turut lesap di Kuala Terengganu. Tidak ketinggalan perbicaraan kes pencerobohan Lahad Datu bersambung hari ini dan kita terus ke tajuk utama. Tunjukkan komitmen serta azam bagi menterjemah semangat kecintaan terhadap negara sempena sambutan Hari Kemerdekaan ke-57. Berucap pada pelancaran sambutan Bulan Kemerdekaan Negara dan kempen Kibar Jalur Gemilang di Putrajaya, Perdana Menteri menggesa rakyat sentiasa cekal bagi membugar jiwa patriotisme demi memelihara dan mempertahankan kedaulatan negara. Datuk Seri Najib Tun Razak berkata demikian, rakyat perlu bersatu hati dan mempunyai jiwa teguh dalam menghadapi cabaran. Sesungguhnya inilah kehebatan rakyat Malaysia yang sentiasa bersatu hati mengharungi apa jua cabaran dan rintangan, sama ada ketika pilu ataupun ketika kegembiraan, dengan jiwa yang kental bagi mendepani cabaran mendatang. Justru marilah kita mengulangi ikrar dan janji untuk terus menunaikan amanah serta tanggungjawab kepada masyarakat, agama, bangsa dan negara tercinta. Datuk Seri Najib juga berkata langkah memasang dan mengibar jalur gemilang lebih bermakna bila digabung dengan semangat cintakan negara yang mendalam. Jalur gemilang juga mewakili nilai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. Tidak mengibar bendera jalur gemilang bukan bererti bahawa kita tidak ada yang menyatu padukan dan dimiliki oleh sebuah kemerdekaan bukan kedua, ia merupakan identiti nasional yang menyatu padukan dan dimiliki oleh semua rakyat Malaysia. Ketiga, jalur gemilang mewakili nilai dan maruah sebuah pertiwi yang berdaulat dan merdeka. Keempat, jalur gemilang juga adalah sebuah penghormatan dan kebanggaan serta lambang kemenangan apabila kita melihat terus berkibar, megah dan gagah. Kelima, jalur gemilang sebagai tanda solidariti dan kebersatuan rakyat Malaysia berdiri teguh. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Sabri Cik menegaskan semangat tinggi rakyat ketika sambutan Hari Kemerdekaan sebagai bukti rakyat menzahirkan kecintaan terhadap negara. Yang malah jalur gemilang harus dikibar seberapa banyak yang mungkin bagi melambangkan kebebasan, kepelbagaian bangsa, agama serta kemakmuran. Menurut beliau, rakyat jelata harus mempunyai semangat mengibarkan jalur gemilang dengan ikhlas. Mereka juga harus mengenepikan perbezaan politik dan fahaman masing-masing demi perpaduan dan kemakmuran negara di bulan kemerdekaan ini. Mari kita kibarkan bendera kita bukan hanya dengan tangan-tangan kita, tetapi juga dengan hati-hati kita bahawa walau apapun yang terjadi, Malaysia mesti berdiri gagah. Malaysia hari esok mesti lebih perkasa dari Malaysia pada hari ini. Untuk kita tanamkan azam untuk terus pertahankan kedaulatan dan maruah negara kita yang tercinta ini. Generasi muda khususnya perlu mempunyai sikap bangga dengan kemajuan dan pencapaian negara ini.
Manakala di Kedah, kempen kibar jalur gemilang peringkat negeri akan diadakan esok di dataran Star Walk Alor-Star. Bermula pada pukul 4.30 petang, dijangka lebih 1,000 peserta akan hadir melibatkan jabatan dan agensi kerajaan, sektor swasta serta pelajar sekolah. Pengerusi kempen kibar jalur gemilang peringkat negeri, Datuk Tajul Urus Mat Zain berkata selaras dengan tema di sini lahirnya sebuah cinta, Kedah mengharapkan generasi muda turut proaktif di dalam kempen tersebut. Paling penting mendidik golongan muda dari segenap lapisan akar umbi mengenai semangat patriotisme. Dan saya percaya bahawa generasi muda pada hari ini yang lebih berminat, mana dia yang orang kata sudah sebati dengan penggunaan internet, Facebook, akan mengambil peluang pada hari ini, pada pelancaran kibar bendera gemilang ini untuk sama-sama berkempen melalui media sosial masing-masing. Beliau ditemui media selepas menjadi tetamu rancangan siaran langsung terbitan Kedah FM sebagai menyahut rasa kecintaan kepada negara. Rakyat Kedah digesa hadir menyemarakkan kempen tersebut. Manakala lain pula kisahnya berlaku di Bandar Kuala Terengganu. Niat murni sebuah keluarga untuk memberiakan sambutan bulan kemerdekaan dan kempen kibar jalur gemilang mengundang nasib tidak baik. Konvoi mereka secara persendirian sambil berkayuh basikal dari Ipoh, Perak ke Kuala Terengganu menjadi igawan buruk apabila menjadi mangsa samun. Kejadian berlaku pukul 7.50 pagi tadi. Ketika kejadian, mereka baru tiba di Bandar Kuala Terengganu dan berhenti untuk bertanyakan arah jalan kepada dua remaja bermotosikal. Namun sebaliknya berlaku apabila suspek mengambil kesempatan mengacu pisau dan merampas telefon pintar tabung derma hasil kutipan daripada orang ramai dan badan bukan kerajaan NGO. Jumlah kerugian dianggarkan lebih RM3,000. Daripada Ipoh saya ke sini pergi ke destinasi-destinasi, ada bahagian UMNO dibagi 500, macam MIC dibagi 300, sekolah punya PIBG 200. Kita masuk 2-3 sekolah, dia orang bagilah 300-400. Jadi jumlah tu kita simpan untuk cover expense untuk minyak, makan, untuk anak-anak semua kita cover, untuk bicycle punya aksesori semua kita cover. Mangsa membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Terengganu, kayuhan basikal dilakukan dua anak perempuan berusia 12 dan 15 tahun. Dalam pada itu, Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Kuala Terengganu melahirkan rasa simpati dengan kegigihan keluarga malang ini. Bersua kembali dalam berita wilayah dan kita ke laporan seterusnya. Mursyidul PAS Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat menyokong keputusan jawatankuasa kepimpinan PAS menolak Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim sebagai Menteri Besar Selangor. Beliau menyatakan perkara itu kepada media selepas bertemu Presiden PAS Datuk Sri Hadi Awang dan Setiausaha Agung PAS Datuk Mustafa Ali di Kota Baru. Apabila ditanya mengenai keputusan parti mengenai kemelut jawatan Menteri Besar Selangor yang sentiasa berubah, Datuk Ni Abdul Aziz berkata sesuatu isu bergantung pada keperluan dan pucuk pimpinan parti yang akan membuat keputusannya. Bahawa saya telah mendengar penjelasan daripada Datuk Seri Presiden bersama dengan Setiausaha Agung dan Setiausaha Politik Dr. Samsuri, dan saya memberi sokongan penuh. PAS Pusat semalam setuju mengangkat dua nama dari PKR, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan Muhammad Azmin Ali sebagai calon menggantikan Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim sebagai Menteri Besar Selangor. Tak gini. Nanti tunggu benda itu andaian. Sementara itu, Istana Alam Shah telah menerima permohonan Tan Sri Abdul Khalid untuk menghadap Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah bagi menjelaskan situasi dan perkembangan semasa politik di negeri itu serta kedudukan beliau sebagai Menteri Besar Selangor.
Setiausaha sulit kepada Sultan Selangor, Datuk Muhammad Munir Bani dalam satu kenyataan mengesahkan permohonan Tan Sri Abdul Khalid telah dipersembahkan kepada Sultan Sharafuddin. Bagaimanapun baginda menitahkan Tan Sri Khalid menunggu sehingga baginda berangkat balik ke tanah air dalam tempoh beberapa hari lagi. Tindakan Tan Sri Abdul Khalid itu dilihat susulan beliau kehilangan sokongan majoriti di Dewan Undangan Negeri Selangor selepas PAS semalam menggugurkan sokongan terhadapnya untuk meneruskan tugas sebagai Menteri Besar. Keputusan Jawatankuasa PAS Pusat menyokong Presiden PKR Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail bersama Timbalan Presiden PKR Azmin Ali bagi jawatan Menteri Besar mengelirukan sesetengah pihak di Selangor. Di Kelang, mereka yang ditemui menyifatkan keputusan tersebut meragukan dan boleh dipersoal kerana PAS dilihat melakukan pusingan U. Sebelum ini secara terbuka parti itu menolak Datuk Seri Dr. Wan Azizah sebagai calon menggantikan Tan Sri Abdul Khalid. Dari awal menentang Wan Azizah sebagai Menteri Besar, kemudian letak pula mencadangkan Azmin Ali. Jadi di sini kekalutan. Kita sebagai pengundi, kita sebagai rakyat Selangor muskil. Dalam dua komponen mereka tu, DAP dan PKR, bertegas mereka berlembut. Mereka sentiasa lembut. Mengikut lembut, kalau berlembut mengikut kita rasa PAS tak apa. Ini berlembut mengikut kita rasa DAP dan PKR. Ini mengelirukan. Parti PAS satu parti yang mengelirukan. Kalau ditabur keputusan pun nampak majoriti masih menyebelahi PKR. Sebab dia dapat membuktikan yang dia dapat 30 orang. Don dapat menyokong dia. Dan dua daripada PAS tu pun telah menyokong PKR. Jadi kalau keputusan semalam tak ada keputusan pun sama je. Tetap PKR mendalui. Polis akan terus membancas aktiviti kongsi gelap menerusi Ops Cantas Khas dan bukannya secara bermusim. Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Bukit Aman, Datuk Seri Saleh Mat Rashid berkata pihaknya sentiasa memantau perkembangan kegiatan pihak tertentu. Beliau meminta rakyat tidak terlalu bimbang mengenai aspek keselamatan dalam negeri. Pihak PDRM sentiasa memantau dan mendapat bisikan dari masa ke semasa apa juga ancaman-ancaman yang melibatkan keselamatan. Tak kiralah sama ada ancaman itu berbentuk jenayah ataupun yang melibatkan ancaman-ancaman daripada puak-puak militan ataupun pertubuhan-pertubuhan yang tertentu. Dan pihak PDRM akan sentiasa bersedia untuk menghadapi apa juga ancaman dan kita akan ambil tindakan. Datuk Seri Saleh menjelaskannya kepada media selepas merasmikan bangunan baru Balai Polis Kulim High-Tech Park di Kulim. Bangunan baru Balai Polis untuk kemudahan hampir 40,000 penduduk kawasan perumahan sekitar kawasan perindustrian teknologi tinggi Kulim. Lagi laporan polis dibuat atas tuduhan Ahli Parlimen Padang Serai N. Surendran terhadap Perdana Menteri. Hampir 200 ahli dan badan bukan kerajaan NGO termasuk Persatuan Belia membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Kuala Terengganu. Ia turut disertai UMNO bahagian Kuala Terengganu mendesak tindakan segera ke atas ahli parlimen itu yang sering mencetuskan provokasi. Menurut Ketua UMNO bahagian Datuk Muhammad Sabri Alwi, tuduhan liar itu memberi gambaran buruk kepada Perdana Menteri dan institusi kehakiman. N. Surendran yang juga seorang peguam sepatutnya lebih arif tentang kesalahan dan perbuatannya itu. Supaya pihak polis dan pegawai negara mengambil tindakan ke atas mana-mana individu, tidak kira siapa, yang membuat kenyataan yang berbau hasutan. Saya rasa nampak dari segi kenyataan yang dibuat oleh M. Surendran ini merupakan satu hasutan untuk rakyat mempercayai seolah-olah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita menguasai institusi mahkamah itu sendiri. Turut sama membuat tindakan yang sama ialah Pemuda UMNO Nibong Tebal dan beberapa badan bukan kerajaan NGO. Laporan dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Selatan SPS kira-kira pukul 11 pagi. Jelas Ketua Pemuda UMNO Nibong Tebal Nur Hisam Ismail Surendran dilihat seakan-akan cuba menghasut orang ramai.
Bagi mewakili pergerakan pemuda UMNO bahagian dan juga NGO pada pagi ini, kami mengecam kenyataan yang telah dibuat oleh YBN Sunindran Ahli Parlimen Padang Serai. Kenyataan beliau adalah sama sekali tidak bertanggungjawab. Berdasarkan kredibiliti beliau sebagai seorang peguam, sepatutnya kenyataan seperti ini tidak wajar dikeluarkan. Dan bagi saya dan juga bagi rakan-rakan mewakili pemuda UMNO Limau Tebal dan juga NGO, kita tidak boleh menerima kenyataan ini sebagai satu kenyataan yang berasas. Justru pihaknya mahu tindakan segera diambil selain menyiasat dengan teliti. Seorang mahasiswi berdepan situasi memalukan selepas diaibkan seorang rakan lelaki di laman sosial Facebook dengan menyunting beberapa keping gambar dia dan rakannya diapit bersama gambar anjing dan khinzir 3 hari lalu. Mangsa Wan Nur Syakira Husna Wan Azlan, 21 tahun, menyedarinya selepas menerima kiriman gambar daripada aplikasi WhatsApp daripada rakan yang juga mangsa insiden itu. Sebaik menerima gambar itu, dia terkejut dan sedih kerana diaibkan dengan syutingan gambar berkenaan. Dia juga tidak mengetahui motif lelaki terbabit berbuat demikian dan dimuatkan di laman sosial. Selepas dia meminta, ayah saya meminta dia untuk meminta maaf secara umum dekat Facebook. Dia meminta maaf secara sambil lewa dan selepas daripada meminta maaf dia ada mengeluarkan beberapa macam ayat yang berbau ugutan. Saya dengan keluarga rasa macam tak sedap hati sebab takut ada tindakan selanjutnya daripada pihak dia. Justru Syakira dan bapanya membuat laporan polis di Balai Polis Berserah Kuantan, Pahang. Sementara ibu Wan Nur Syakira, Nora Muda, 46 tahun, turut sedih di atas insiden yang menimpa anak bongsunya. Saya sebagai seorang ibu, sememangnya rasa sedih lah. Sebab dia boleh bandingkan macam gambar tu seolah-olah penilaian anak saya macam binatang lah. Macam seperti yang dia letak dalam gambar tu. Mereka berharap pihak berkuasa mengambil tindakan tegas sebagai pengajaran. 4 pengarah syarikat dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Jawi atas dakwaan gagal menyelenggara stok barang kawalan diesel dan petrol pada Julai tahun lalu. Keempat-empat tertuduh masing-masing berusia antara 39 hingga 79 tahun mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan. Pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Siti Salwa Jaafar. Keempat-empat tertuduh ialah Kor Kai Hong, Kor Chong Tat, Kor Chong Hyok dan Ng Ah Hyang. Mengikut pertuduhan pertama, mereka selaku pemegang lesen didakwa tidak menyelenggara buku stok barangan kawalan diesel. Manakala bagi pertuduhan kedua, mereka juga didakwa gagal menyelenggara stok barang kawalan bekalan petrol pada tarikh, waktu dan lokasi sama. Mereka dituduh melakukan kesalahan tersebut di Hong X Services Station Sendirian Berhad, Jalan Besar Sempang 4 Seberang Perai Selatan pada 1 Julai hingga 31 Disember 2013. Sabit kesalahan masing-masing boleh dikenakan denda sebanyak RM100,000 atau 3 tahun penjara atau kedua-duanya. Baik, saudara, teruskan bersama kami selepas ini dengan berita-berita setempat di kawasan anda, juga lintas langsung dari Sabah dan Sarawak. Juga berita dari Terengganu, semuanya seketika nanti. Saudara, laporan Studio Mini Negeri dimulakan dengan Sabah. Antara tumpuannya, perbicaraan kes pencerobohan Lahad Datu bersambung semula hari ini dan golongan muda wajar diberi perhatian dalam pemberian bantuan rumah. Kita bersama Jovinia Jimlajim langsung dari Studio Berita RTM Kota Kinabalu. Silakan. Terima kasih Syuhaimi dan Norlela di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Selepas ditangguhkan hampir 2 bulan, perbicaraan kes pencerobohan di Lahad Datu tahun lalu yang masuk hari ke-56 hari ini disambung lagi dengan memanggil semula saksi ke-32, Pegawai Siasatan Jenayah Inspektor Jamirin Kintai.
Pihak pendakwaan yang diketuai Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Dusuki Mokhtar memanggil Inspektor Jamirin bagi pengecaman semula beberapa barang bukti yang diserahkan kepadanya oleh ASP Mursalim Muhammad Saleh pada 8 Mac tahun lepas di Markas Tactical VET 69 di Felda Sahabat 16 Lahad Datu. Antara barang bukti tersebut beberapa helai baju T dengan tulisan Royal Armed Forces Bangsa Sulu, 1 unit sarung parang jenis PVC diikat tali pinggang hitam berukuran 96 cm dan 2 bilah pisau. Pengecaman semula itu dilakukan berikutan kesilapan pada keterangan awal saksi. Menjawab soalan pendakwa raya, Inspektor Jamirin berkata, kesilapan itu berikutan situasi ketika itu yang kelam kabut dan beliau perlu menyerahkan barang bukti dalam kadar segera. Perbicaraan di hadapan Hakim Stephen Chung berlangsung di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu yang bersidang di Jabatan Penjara Sabah. Golongan muda wajar diberi perhatian berhubung pemberian bantuan rumah. Ini kerana harga rumah dalam pasaran masa kini adalah di luar kemampuan golongan itu untuk memiliki rumah masing-masing. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Razali Ibrahim berkata, bantuan rumah untuk golongan muda perlu berikutan cabaran mereka mengharungi arus pembangunan negara. Kenapa generasi kedua ataupun anak muda diberikan penekanan? Kerana kita dapati bahawa pembangunan dalam negara yang begitu pesat menyebabkan kemampuan sebahagian besar anak-anak muda kita untuk memiliki rumah masing-masing di luar jangkauan. Jadi kita tak boleh biarkan pasaran menentukan harga dan menyebabkan sebahagian besar anak muda tersicir. Menurut beliau, keseimbangan pembangunan dan pemilikan rumah turut perlu diberi perhatian. Sehubungan itu, beberapa projek perumahan telah pun diberi kelulusan dan penetapan kos rumah adalah berdasarkan kawasan tapak pembinaan rumah. Datuk Razali yang juga bapa angkat UMNO bahagian Tenem ditemui media selepas merasmikan mesyuarat perwakilan Pergerakan Pemuda dan Puteri UMNO bahagian Tenem di Dewan Antenem Tenem. Mesyuarat khas Pegawai-Pegawai Kanan Pertanian dan Perhutanan ASEAN hari ini memutuskan untuk melonjakkan lagi kerjasama ekonomi antara negara-negara anggotanya. Ia bagi mewujudkan komuniti ekonomi dalam kalangan negara ASEAN untuk meningkatkan hasil pertanian, seterusnya menjadi sumber makanan dunia menjelang tahun depan. Ke arah itu, kajian semula mekanisme pengurusan pertanian yang lebih berkesan akan dilaksana. Ini termasuk penggabungan kumpulan pekerja agar ia lebih menyeluruh selain mengelak pertindihan dan mengurangkan kos pengurusan. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Haji Raihan Sharif, ketika ditemui pemberita RTM dalam majlis tertutup mesyuarat khas ke-35 Pegawai-Pegawai Kanan Pertanian dan Perhutanan ASEAN di Kota Kinabalu. Mesyuarat turut membincangkan pelbagai isu merangkumi dasar pencapaian pelaksanaan dan cadangan-cadangan baharu dalam sektor pertanian dan perhutanan dalam kalangan negara ASEAN untuk dikemukakan ke mesyuarat Menteri-Menteri Pertanian dan Perhutanan ASEAN AMAF di Myanmar bulan depan. Selain mesyuarat ini, mesyuarat khas ke-13 Pegawai-Pegawai Kanan Pertanian dan Perhutanan ASEAN Campur 3 dan mesyuarat pertama Pegawai-Pegawai Kanan Pertanian ASEAN Persekutuan Rusia akan diadakan pada Rabu dan Khamis ini. Lebih 100 ketua pegawai tinggi dari negara ASEAN menghadiri mesyuarat tersebut. Bakal jemaah haji diminta bersiap sedia sama ada dalam aspek fizikal atau mental untuk menghadapi pelbagai kemungkinan terutama cuaca panas ketika berada di Tanah Suci Mekah. Mereka juga diminta merujuk permasalahan berkaitan ibadah haji kepada pegawai bertugas dari Lembaga Tabung Haji. Menteri Belia dan Sukan Sabah Datuk Haji Taufik Abu Bakar Titingan berkata, kesabaran amat penting dalam memastikan jemaah haji dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar, seterusnya mendapat haji mabrur. Pada masa sama, jemaah haji diharap dapat mekalkan disiplin diri dan menjaga nama baik Malaysia sebagai sebuah negara Islam yang disegani. Datuk Taufik berucap merasmikan kursus Perdana Haji Zon Pantai Timur Sabah musim haji 1435
Hijrah di Masjid Al-Kausar, Tawau. Dalam majlis berasingan, Ahli Dewan Undangan Negeri APAS ini turut menyampaikan sumbangan kepada 40 bakal haji dari Parlimen Tawau. Walaupun hanya melancong dalam negeri, peluang yang diberikan Maswing dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Zon Sabah, menerusi program penerbangan prihatin, berjaya mencipta pengalaman menyeronokkan bagi 37 anak yatim terlibat. Penerbangan prihatin kali ketiga ini memilih daerah Ladatu sebagai lokasi lawatan sambil belajar bagi anak-anak yatim terlibat. Syok dengan kawan-kawan naik pergi Ladatu dengan nampak langit. Perasaan saya amat seronok lah, dapat tengok kawasan yang terdapat di Sabah juga dan dapat juga melihat lautan yang luas. Dalam sidang media penerbangan prihatin Maswing Yadim 2014 di Kota Kinabalu, Ketua Pegawai Eksekutif Maswing, Kapten Rizwan Rashid menyatakan harapan agar penerbangan percuma itu akan terus dilaksanakan. On behalf of Maswing, we are very, very proud to be given this opportunity and making their lives a little bit better in this world. As long as Maswing is in operation, Maswing itself will continue to support this corporate social responsibility. Dalam sidang media sama, Pengarah Yadim Zon Sabah Haji Samin Ungki berkata program lawatan seumpamanya dapat memberi peluang dan pengalaman kepada anak-anak yatim untuk melancong sambil belajar dengan menaiki kapal terbang walaupun hanya di dalam negeri. Tahun ini saja seramai 120 anak yatim dari Rumah Anak Yatim As-Sakinah Papar, Rumah Anak Yatim Al-Aman Wafat dan Yayasan Kebajikan Suria Tuaran telah menyertai penerbangan prihatin Maswing Yadim. Media berperanan penting dalam menjayakan sesebuah program atau projek pembangunan kerajaan. Perkara ini diakui Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Ongkili. Menurut Datuk Dr. Maximus, media cetak dan elektronik sentiasa menyalurkan pelbagai maklumat dan isu-isu berkaitan perkembangan pembangunan negara untuk pengetahuan seluruh lapisan masyarakat. Malah katanya media turut membantu Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air kita dalam memberi penerangan kepada rakyat berkaitan aktiviti pencarian tenaga dan air. Datuk Dr. Maximus berucap dalam majlis Kita Bersama Media di Kota Kinabalu. Saudara, sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali bersama Syuhaimi dan Norlela di Angkasa Puri. Silakan. Javinia, terima kasih. Dan saudara, seterusnya kita ke Sarawak. Rangkuman majlis pelancaran sambutan kemerdekaan dan kempen kibarkan jalur gemilang serta pendekatan baharu perkasa industri halal antara tumpuannya. Kita terus saja bersama Amran Tut di Kuching. Silakan Amran. Silakan. Terima kasih Syuhaimi dan Nolela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Masyarakat di Sarawak turut menyambut bulan kemerdekaan dengan rasa penuh syukur dan insaf atas nikmat yang diperolehi melalui penubuhan negara yang bernama Malaysia. Sambutan bermula dengan pelancaran kempen Kibarkan Jalur Gemilang, bendera kemegahan negara di beberapa lokasi seluruh Sarawak. Di Semerahan, kempen dan sambutan dilancarkan oleh Adun Sadong Jaya, Insinyur Aidil Lariwo di halaman Samarahan. Berucap pada majlis ringkas itu, beliau mengingatkan generasi muda hari ini supaya menghargai pengorbanan pejuang-pejuang kemerdekaan negara yang berjaya membawa negara ini bebas daripada penjajah dan membentuk sebuah negara merdeka. Tambahnya, rakyat di negeri ini juga harus menolak golongan atau individu tertentu yang cuba meniupkan semangat kebencian kepada negara ini yang berhasrat membawa Sabah dan Sarawak keluar dari Malaysia. Di Betong, kira-kira 300 peserta hadir pada majlis pelancaran yang berlangsung di Bandar Baharu Betong. Majlis dimulakan dengan penyerahan jalur gemilang kepada wakil-wakil pelbagai etnik yang ada di bahagian Betong. Ini diikuti upacara menaikkan jalur gemilang sambil diiringi lagu Negaraku. Peserta kemudian berarak mengelilingi Bandar Baharu Betong yang diketuai oleh Residen bahagian Betong, Datuk Romi Sigan Daniel. Di bahagian Bintulu, majlis pelancaran berlangsung di pekarangan pejabat Residen Bintulu dan disempurnakan oleh Residen bahagian Bintulu, Haji Muhammad Yaakob Kari.
Dalam ucapannya, Haji Muhammad Yaakob mengingatkan rakyat agar mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Ke arah itu, beliau menyeru agar rakyat terus kekal bersatu, menjaga keamanan negara agar terus maju. Biar sederhana, namun semangatnya tetap tinggi. Di sini cinta bermula, tersemat rapi di sanubari. Malaysia dijulang, merdeka diperjuang. Menjelang tahun 2020, Sarawak diharap menjadi negeri maju dengan menduduki tangga teratas di antara negeri-negeri di Malaysia. Bagi yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud, dengan pembangunan yang pesat dan kedudukan keuangan yang baik, tidak mustahil hasrat tersebut boleh dicapai. Berucap pada Majlis Ramah Tamah Aidilfitri di Stadium Tertutup Lawas, Tun Pehin Sri Abdul Taib berkata, koridor tenaga diperbaharui Sarawak (SCORE) merupakan penggerak ekonomi negeri ini dengan jumlah pelaburan luar mencecah berbilion ringgit dan mampu memacu kemajuan negeri ini. Dasar kerajaan membawa pembangunan menyeluruh ke setiap pelosok negeri, terutamanya di luar bandar, akan merapatkan jurang perbezaan antara bandar dan luar bandar. Yang di-Pertuan Negeri turut menghadiri Majlis Ramah Tamah dan Apresiasi Anjuran Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) di sebuah hotel terkemuka di daerah tersebut. Majlis diadakan bagi menghargai kaki tangan dan semua yang terlibat dalam menjayakan mesyuarat agung tahunan PERKIM di Lawas April lepas. Pengerusi PERKIM Lawas, Datuk Hajah Dayang Morliah Awang Daud, dalam ucapannya menyeru agar lebih ramai generasi muda yang mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi melibatkan diri dalam pertubuhan itu. Penglibatan itu, jelas beliau, akan membolehkan mereka berkongsi idea bagi menjayakan aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh PERKIM. Unit Hub Halal di Jabatan Ketua Menteri sedang dalam proses mengenal pasti pemain-pemain industri halal di Sarawak secara menyeluruh. Ketua Menteri Tan Sri Dato' Amar Adnan Haji Satin berkata, usaha ini dijalankan dengan mengumpul data yang berkaitan dengan para pengusaha, pengeluar, pembekal dan peniaga industri halal di Sarawak. Data yang dikumpul termasuklah pemain-pemain industri yang telah dan belum memiliki sijil halal dari Jabatan Agama Islam JAIS serta yang berpotensi untuk mendapatkan sijil halal JAIS. Tan Sri Dato' Amar Adnan berkata demikian semasa merasmikan Halal Outreach Program HOP 2014 peringkat negeri Sarawak di Kuching. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Menteri Perumahan dan Pelancongan Dato' Amar Apang Johari Tun Openg. Tegas Ketua Menteri, peluang-peluang perniagaan akan diwujudkan dan dipromosikan secara menyeluruh di kawasan Hub Halal Tanjung Manis untuk memberi peluang kepada penduduk tempatan atau usahawan di sekitarnya mengambil bahagian dalam peluang-peluang yang diwujudkan itu. HOP 2014 diadakan untuk memperkasakan inisiatif halal dengan pendekatan baharu. Objektif utamanya adalah untuk menyediakan platform untuk usahawan tempatan memperolehi pengetahuan mengenai pemasaran produk dan perkhidmatan ke peringkat antarabangsa. Lepasan Sekolah Tunas Bakti STB Kuching disarankan supaya melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi khususnya dalam bidang kemahiran dan teknikal bagi menghadapi dunia pekerjaan. Menurut Menteri Kebajikan Wanita dan Pembangunan Keluarga, Datuk Hajah Fatimah Abdullah, perkara itu dilihat sejajar dengan rancangan Malaysia ke-10 dengan dasar kerajaan mengaruspedanakan latihan dan pendidikan teknikal serta vokasional dalam merealisasikan ekonomi berpendapatan tinggi. Jelasnya, meskipun penempatan pelajar berkenaan di STB adalah atas perintah mahkamah, namun masyarakat tidak sewajarnya memandang serong terhadap mereka, tetapi sebaliknya memberi peluang kedua kepada mereka untuk lebih maju dalam kehidupan. Datuk Fatimah berucap demikian pada Majlis Graduasi Sijil Kemahiran Malaysia Sekolah Tunas Bakti Kuching kali kedua di Kuching. Seramai 27 pelajar bidang juru elektrik rendah, juru binaan berasaskan kayu dan pertanian telah mendapat Sijil Kemahiran Malaysia tahap 1. Setakat ini, seorang pelajar lepasan STB berjaya melanjutkan pelajaran ke universiti dan sebahagian pula berjaya menempatkan diri dalam bidang pekerjaan. Seramai 20 orang pelajar dari 8 institusi pengajian tinggi seluruh negara sedang berkampung di Kampung Labang Bintulu, Sarawak selama tempoh 2 minggu sejak kemarin. Mereka merupakan sukarelawan siswa yang bernaung di bawah Yayasan Sukarelawan Siswa YSS Kementerian Pendidikan Malaysia.
Pengurusi YSS Datuk Zuraidah Atan turut serta mengiringi kumpulan sukarelawan siswa terbabit ke perkampungan tradisional itu yang masih jauh dari arus pembangunan. Satu daripada yang saya kabur tadi adalah matlamat kami adalah untuk melahirkan ikon sukarelawan ya di kalangan mahasiswa untuk di pesada dunia ya, bukan untuk jaga kampus saja. Kita nak mereka ada semangat sukarelawan untuk menolong membantu komuniti, tapi juga at the same time pada masa yang sama untuk apa orang kata lihat luar daripada kawasan sendiri. Sukarelawan siswa yang terpilih kali ini meneruskan misi membantu komuniti di Kampung Labang yang terletak kira-kira 80 km dari Bandar Bintulu. Ketua Misi Sukarelawan Profesor Madya Dr. Muhammad Fazil Cik Din mengakui pemilihan kampung ini menepati syarat dan keperluan misi sukarelawan YSS. Untuk memahami inilah bumi Sarawak, inilah kecantikan Sarawak dan sebagainya. Jadi asas itulah menjadi kita memilih Kampung Labang yang merupakan kampung yang sangat sesuai untuk proses pembelajaran. Sukarelawan kita diharapkan mereka dapat menerima keadaan di sini dengan ketabahan dan semangat yang kental. Kumpulan 11 pelajar lelaki dan 9 wanita itu dibahagikan kepada keluarga angkat masing-masing. Bukan hanya melakukan kerja-kerja di kampung terbabit, malah program yang mendapat sokongan Khazanah Nasional dan Yayasan Bank Rakyat itu akan menumpukan kerja-kerja sukarela di Sekolah Kebangsaan Labang. Perpaduan yang utuh dan kerjasama yang erat dalam kalangan masyarakat harus dikekal dan diteruskan demi kemakmuran dan kesejahteraan Sarawak yang berterusan. Menurut Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Datuk Daud Abdul Rahman, semangat perpaduan mampu menjamin masa depan masyarakat dan negara yang aman dan harmoni. Selain itu, ia juga dapat menghindari masyarakat daripada anasir-anasir luar yang negatif yang mampu menggugat kesejahteraan dan keamanan yang telah lama terjalin dan diterapkan dalam masyarakat di negeri ini. Beliau menegaskan demikian ketika berucap pada Majlis Ramah Tamah Aidilfitri dan penutupan Hari Keluarga 2014 di Surau Kampung Gitak Laut di Kuching. Datuk Daud turut menyeru masyarakat khususnya para belia mengambil peluang meningkatkan taraf hidup dengan mencuburi diri dalam bidang kemahiran dan teknikal yang telah disediakan oleh kerajaan melalui Koridor Tenaga Diperbaharui Sarawak SKOL. Baiklah, laporan itu mengakhiri sumbangan Sarawak untuk berita wilayah petang ini. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Syuhaimi dan Nolela. Baik, terima kasih Hamran langsung dari Sarawak sebentar tadi. Dan saudara, persiapan perarakan bot terpanjang sepenuh hari kemerdekaan dan kesungguhan seorang usahawan jahit ikan keli di Setiu yang mendapat persetujuan halal dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Itu antara bahan berita menarik dari Terengganu petang ini. Kita bersama rakan penyampai di Kuala Terengganu, Muhammad Rizalimi Muhammad untuk berita dari Terengganu. Silakan Rizalimi. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Persiapan penganjuran perarakan bot terbesar dunia yang bakal diadakan di Kemaman pada 13 September ini berjalan lancar. Kini usaha mendaftar pelbagai jenis bot giat dijalankan bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kemerdekaan. Kira-kira 6,000 nelayan pantai bakal menyertai acara bersejarah itu. Nelayan dari sekitar Dungun dan Kemaman boleh terus merujuk dan mendaftar di Persatuan Nelayan masing-masing bagi mendapatkan informasi terkini berkaitan program ini. Ahli Parlimen Kawasan Berkenaan yang juga Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Seri Ahmad Syabri Cik berkata, penyertaan terbesar itu akan tercatat dalam Malaysia Book of Record. Kerana ianya adalah sebahagian daripada acara sambutan Bulan Kemerdekaan pada tahun ini. Dan saya kira ia akan memberikan suatu impak yang besar dan suatu pemandangan yang indah sekali bagi mereka yang berada di Kuala Kemaman pada hari tersebut. Program itu akan bermula di Kuala Paka hingga ke Kuala Kemaman dengan jarak 70 km. Yang mana menunjukkan satu tahap kesedaran yang tinggilah di kalangan nelayan-nelayan kita ni yang faham erti kemerdekaan dan sanggup mengambil bahagian yang sama. Saya rasa semangat diorang ni pun berkobar-kobar lah. Menunggukan hari 13 tu. Hari-hari diorang mari tanya saya, bila berlaku ni akan bermula. Kita pun maklumlah kepada diorang tu, sabar.
memang kita rasa bangga lah. Untuk tahun ni buat penyempurnaan paling besar di Kemamang ni, mana kita nelayan di boleh kata keseluruhannya, memang kita rasa bangga lah. Tahun ni orang muda nak tunjuk pada dunia pada dunia lah. Tamu Merdeka. Semua dapat dari kedai air batu ke apa, kerapuk niaga apa, semua dapat Kedai-kedai tepi jalan tepi jalan semua meningkat hasil dia. Tingkat taraf keluarga pun semua meningkat apa semua. Pada masa ini, rekod dunia bagi perarakan bot terbesar dilakukan rakyat Britain yang menggunakan 670 bot pada sambutan ulang tahun ke-60 pemerintahan Ratu Elizabeth di Sungai Thames 2012. Universiti Malaysia Terengganu UMT mengambil inisiatif menambah satu lagi program baharunya iaitu Sarjana Muda Sains Tanaman. Ia diperkenal pada sesi kemasukan pelajar baharunya pada bulan hadapan dengan jangkaan 40 pelajar akan mengikuti program tersebut. Program tersebut adalah di bawah Pusat Pengajian Sains dan Teknologi Makanan. Menurut Timbalan Naib Chancellor UMT, Bahagian Akademik dan Antarabangsa, Profesor Dr. Nur Azhar Muhammad Shazili, program ditawarkan itu telah pun memperolehi kelulusan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Okey, bilangan awal adalah hampir 40 orang pelajar, hanya 37 orang saja. Yang ini peringkat pertama dan saya rasa itu bilangan yang sesuai lah bagi kita memulakan program baru seperti sains tanaman ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui di UMT Gong Badak. Seramai 2,719 pelajar mendaftarkan kemasukan sesi 2014-2015 melibatkan 25 bidang program di UMT pada bulan depan. Sementara itu, UMT turut merancang membina asrama baharu yang mampu memuatkan 3,000 pelajarnya tidak lama lagi. Ini bagi menampung bilangan penuntutnya yang kini mencecah hampir 9,000 orang dan sebahagian besarnya tinggal di luar kampus. Sanggup meninggalkan jawatan dan pendapatan lumayan semata-mata ingin menceburi bidang ternakan ikan keli. Itu tindakan seorang bekas pegawai sebuah syarikat konglomerat berasaskan pengeluar minyak dan gas terbesar di negara ini. Bagi beliau, bidang ini tidak akan rugi jika dilaksana secara bersungguh-sungguh. Melalui sebuah syarikat yang ditubuhkan di Kampung Kubang Puyu, Caluk Stew, Zakaria Harun adalah antara penternak ikan keli halal di negara ini yang berjaya. 1.7 juta ringgit hasil wang simpanannya dilaburkan bagi menyediakan tangki semen dan lain-lain kemudahan termasuk bengkel membuat makanan ikan pelet kering dan basah. Lebih mesra dipanggil Pak Ya, projek ternakan yang bermula sejak 5 tahun lalu dan mampu mengeluarkan ikan keli antara 7 hingga 8 tan metrik sebulan. Bagaimanapun hasil berkenaan hanya dapat memenuhi pasaran di negeri Terengganu sahaja. Saya tak mampu nak bekalkan ikan-ikan keli hal itu bersih beku. Biasanya luar Terengganu tu dari mana? Daripada hotel. Sekarang ni ada permintaan minta 800 kilo satu hari ikan keli halal beku, bersih beku. Satu hari untuk dibekalkan kepada hotel-hotel di Kuala Lumpur. Jadi di Terengganu sendiri restoran pun saya dah tak mampu nak tampung. Dalam pada itu, Pengarah Jabatan Perikanan Negeri Abdul Khalil Abdul Karim memberitahu syarikat berkenaan mendapat sijil halal dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan sijil amalan Aquaculture by SAAB. Dalam rantaian pengeluaran ikan itu dari benih sampai ke pasaran tidak ada unsur-unsur benda-benda penggunaan benda-benda haram. Dan pada masa yang sama apabila kita halal, dia juga termasuk dalam bersih dari segi kawasannya, penyediaan tempatnya. Bagi Pak Ya, beliau juga bercadang membina bangunan khas untuk dijadikan pusat latihan kepada penternak dan pelajar Pusat Pengajian Tinggi menjalankan penyelidikan berkaitan pemeliharaan ikan keli tidak lama lagi. 3 bahan tadi mengakhiri sumbangan dari Terengganu kali ini. Salam hormat daripada kru penerbitan kami di Terengganu. Kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri.
Kelemahan pihak berkuasa tempatan menguruskan sistem pepejal dan sistem peparitan antara penyebab meningkatnya kes demam denggi di Kelantan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam berkata, situasi itu berlaku apabila longgokan sampah terbiar dan parit tersumbat sekaligus menyebabkan air bertakung dan menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Sejak Januari hingga Sabtu lalu, jumlah kes demam denggi di negeri itu meningkat kepada 8,074 kes iaitu 9 kali ganda berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Justru pihaknya akan memikirkan keperluan jentera serta kemudahan lain yang boleh diguna pakai untuk membantu mengurangkan jumlah kes demam denggi di negeri berkenaan. Dan ini dibawa pihak berkuasa tempatan. Mereka kena usaha untuk memperbaiki perkara ini dan kita di peringkat Jabatan Kesihatan Negeri akan usaha untuk menambahkan jumlah tenaga kerja, menambahkan lagi jentera dan kenderaan untuk pastikan aktiviti kawalan vektor boleh diteruskan secara lebih berkesan. Beliau memberitahu selepas meninjau lokasi wabak denggi di Taman Desa Kemumin 2 di Pengkalan Cepa sempena lawatan sehari beliau ke negeri itu. Mengulas lanjut, katanya kementerian tidak bercadang untuk mengisytihar darurat di negeri itu berikutan peningkatan mendadak. Sebaliknya memberi tumpuan terhadap langkah-langkah dan usaha pengawalan vektor. Perlis sokong cadangan kenaikan caj permit masuk kenderaan VEP kepada kenderaan asing dari Thailand yang memasuki Malaysia. Ketika ini terdapat 2 pintu masuk sempadan Malaysia-Thailand di Perlis iaitu Padang Besar dan Wang Kelian. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man, kesan daripada pelaksanaan VEP dijangka tidak lama walaupun Thailand melakukan perkara yang sama ke atas kenderaan Malaysia. Sebaliknya, hasil levy itu nanti boleh dikembalikan kepada Perlis untuk melaksanakan projek-projek pembangunan. Kedah pada Julai lepas mencadangkan VEP dikenakan terhadap kenderaan asing dari Thailand. Ekoran Keputusan Kerajaan Persekutuan setuju mengenakan VEP ke atas kenderaan asing dari Singapura melalui Johor. Tahun lepas, lebih 714,000 kenderaan Thailand memasuki Malaysia melalui Padang Besar dan Wang Kelian berbanding lebih 400,000 kenderaan negara ini yang memasuki Thailand. Datuk Azlan turut mencadangkan agar Kerajaan Persekutuan menghadkan kemasukan kenderaan Thailand yang membawa pelancong ke Malaysia setakat Kangar sebelum diambil alih pengusaha pengangkutan tempatan. Kerajaan Negeri Pahang komited dalam memastikan masyarakat orang asli memiliki rumah kediaman yang sesuai dengan arus pembangunan. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Adnan Yaakob, tindakan proaktif bersama Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKUA telah dilakukan bagi membina prasarana asas kepada masyarakat berkenaan. Menurut Datuk Seri Adnan, 77 buah rumah baru dibina dan 202 buah rumah baik pulih telah dilakukan kerajaan negeri pada tahun 2012. Manakala pada tahun lepas pula sebanyak 38 buah rumah baru dan 164 buah rumah baik pulih telah dilaksanakan. Untuk tahun 2014, sebanyak 172 unit rumah telah dibina dan sedang dalam pembinaan mengikut spesifikasi dan peruntukan JAKUA Pahang. Dan dianggarkan sebanyak 250 unit rumah lagi akan dibina untuk tahun pelaksanaan 2015. Kos pembinaan program bantuan rumah ini adalah RM40,000 untuk sebuah rumah. JAKUA Pahang juga membantu baik pulih kerosakan dan peruntukan yang diberi adalah sebanyak RM11,000 untuk sebuah rumah. 3 program telah dicanang kerajaan bagi memastikan keperluan asas dapat dimiliki masyarakat orang asli dalam rancangan Malaysia ke-10. Sekali pandang, mungkin orang ramai tidak menyangka di sebalik sebuah bangunan kedai 2 tingkat ada keistimewaannya yang tersendiri. Yang dimaksudkannya Syaimi dan saudara, sebuah kafe dan butik di Jalan Ibrahim Johor Bahru berkonsepkan 2 dalam 1, This and That Store menawarkan persekitaran selesa untuk pelanggan menjamu selera sambil membeli belah. Bermula dengan hanya berniaga dalam talian, Fardadina Ismail tekad menterjemah perniagaannya ke satu konsep yang membolehkan pelanggan berlegar lebih lama di butiknya. Setelah melangkah masuk, pelanggan pasti teruja menyaksikan dekorasi
unik 2 lot kedai yang kini berjaya mengumpul 10 usahawan dalam talian atau vendor. Di bahagian bawah, pengunjung boleh menikmati hidangan ala barat yang disajikan di ruang makan berkonsepkan kayu-kayan kreatif. Selain pakaian, kasut, aksesori, tudung serta produk kecantikan, mereka juga boleh membeli pelbagai aneka kuih dan biskut. Sebelum ni kita bekerja, so bila kita nak mulakan perniagaan, kita nak gunakan modal yang banyak. So bila kita tengok sebab sekarang musim macam perniagaan online dalam Instagram, so kita pakat untuk bagi diorang peluang buka kedai ni untuk bagi diorang letak barang diorang lah. So kita boleh dapatkan semua benda dalam satu tempat. Sebab dia punya konsep unik lah. Bila sambil tunggu order, boleh pergi naik atas dulu lah, tengok barang-barang dia, baju dia semua. Ya, sebab pilihan yang banyak kan. Satu lagi, tak payah nak pergi banyak tempat sebab kita boleh dapat semua yang kita nak kat situ je lah. Dan kita beralih ke laporan sukan. Lebih kurang sebulan sahaja lagi, Tamasya Sukan Asia 2014 akan berlangsung di Incheon, Korea Selatan. Namun kontijen negara yang bakal beraksi dikejutkan dengan berita kurang enak apabila pemenang pingat emas pertama negara di Sukan Commonwealth, Badang Negara Muhammad Hafifi Mansur, tidak akan beraksi selepas kecederaan lama kembali menghantui dirinya. Kecederaan paha yang dialami Badang Negara kelahiran Terengganu ini nyata membantutkan usaha untuk mengulangi kejayaan yang dikecapinya di Glasgow bulan lalu. Sebenarnya, kecederaan yang dialami adalah kecederaan sama ketika masih menjalani latihan sebelum Hafifi berangkat ke Glasgow. Bagaimanapun, Muhammad Hafifi sanggup menahan segala kesakitan demi memenuhi hasrat untuk menyumbang pingat kepada negara yang melebihi segalanya. Kecederaan paha Hafifi tidak lagi mampu disembunyikan dan perlu berehat dengan hanya menjalani latihan ringan demi masa depan untuk melangkah lebih jauh dalam dunia sukan angkat berat. Majlis Sukan Negara semalam, hari Selasa ada meeting dengan Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Datuk Zulkifli Embong dengan Encik Arifin, Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara. PP bincang dengan dia 3 orang. Lepas tu PP pun ada injek sikit. Lagipun masa untuk ke Incheon terlalu dekat orang cakap. Jadi Datuk Zul cakap kalau kita push pun di sekarang ni untuk latihan, mungkin ada kemungkinan ada kecederaan besar sebab PP ada kecederaan di peha kanan kan. Jadi Datuk Zulkifli Embong cakap dia tak bagilah PP untuk menyertai di Incheon ni. Justru Hafifi terpaksa melupakan Incheon dan untuk menebus kekecewaan beliau akan fokus untuk memberikan yang terbaik di kejohanan dunia. Selepas Incheon, PP akan ke Indonesia untuk latihan 3 bulan mungkin. Ada kejohanan dunia di Kazakhstan, Almaty. Oh, bila? Bulan sebelah. Muhammad Hafifi. Satu pendedahan dan persiapan terbaik skuad futsal negara sebelum menghadapi kejohanan yang lebih penting iaitu edisi ke-11 kejohanan futsal AFF yang akan berlangsung di Stadium Melawati Shah Alam pada 19 dan 27 September ini. Bagaimanapun, ranjau saingan pasti berbeza dengan corak dan taktikal berbeza pasukan-pasukan Asia. Skuad futsal muncul juara kejohanan jemputan Oceania 2014 selepas menewaskan tuan rumah New Caledonia dengan 6-3. Salah satu tujuan kita masuk dalam pertandingan futsal OFC ini adalah untuk menguji sejauh mana tahap pencapaian ataupun persediaan kita bagi menghadapi pertandingan yang lebih besar yang akan berlangsung dalam negara kita sendiri pada 17 September ini dan berakhir pada 28 bulan. AFF tournament yang akan berlangsung di Kuala Lumpur. Sementara itu, bagi pemain Muhammad Firdaus Ambiah pula, skuad akan menghadapi satu lagi perlawanan persahabatan dalam saingan di Bangkok bermula 2 hingga 9 September ini. Akan bekerja keras lah sebab pada hari Rabu nanti kita orang start training balik untuk bersedia pergi ke Bangkok. Lepas tu untuk meneruskan perjuangan yang akan datang. Pencapaian terbaik skuad negara adalah muncul naib juara kejohanan AFF yang berlangsung pada tahun 2003, 2005 dan 2010.
Kejohanan bola sepak Piala Juara Asia FAM France United 2014, impian pengendali Mat Dinos Talib untuk melihat skuadnya France United FC mara ke final berkecai apabila tewas kepada PVF Vietnam 1-0 dalam perlawanan separuh akhir kedua di Stadium France United Jana Baik Pahang. France United yang kecundang 0-3 pada separuh akhir pertama di Stadium Tong Nhat, Ho Chi Minh bekerja keras seawal perlawanan bermula. Bagaimanapun segala percubaan gagal menghasilkan gol dan merobek corak permainan defensi PVF Vietnam. Kedudukan 0-0 kekal hingga tamat separuh masa pertama. Bermula babak kedua, kelekaan The Black Dragon yang melakukan serangan bertarik arus membawa padah apabila PVF Vietnam melakukan serangan balas dan menjaringkan gol pertama melalui Lee Ngoc Bao minit ke-74. Keadaan France United lebih sukar selepas Muhammad Syafiq Abdul Halim diarah keluar padang selepas menerima kad kuning kedua apabila melakukan terjahan keras ke atas Nguyen Nyen Hu Kien. Tamat perlawanan, France United tewas 0-1 kepada PVF Vietnam. PVF Vietnam mara ke final dengan kelebihan 4-1 secara agregat.